Beginilah cara Nabi mengajak orang pandai melakukan amalan baik. Pekerjaan mengajak orang di sekeliling kita supaya mahu menambah dan memperbaiki lagi amalan-amalan keagamaan mereka adalah pekerjaan yang sukar. Walaupun niat kita baik, hasilnya belum tentu baik. Kita mengajak mereka supaya melakukan ibadah-ibadah yang lebih baik, tetapi kesan usaha itu banyak yang tidak baik. Seperti mereka tidak suka kepada kita, membenci kita, kita dijauhi, kita dikata dan diumpat. Mengajar orang pandai adalah pekerjaan yang sukar. Niat baik sahaja tidak cukup. Niatnya baik, teknik mengajar pun perlu betul, baru hasilnya baik. Bukanlah orang-orang pandai itu yang sukar diajar dan dinasihati, melainkan teknik mengajar dan teknik menasihati itulah yang sukar dan perlu dipelajari. Orang pandai suka belajar, namun mereka tidak suka diajar-ajar. Kita jangan bercakap kepada mereka menggunakan bahasa mengajar-ajar. Mereka suka berguru, namun mereka tidak suka digurui. Kita jangan bercakap kepada mereka seperti kita ini guru yang pandai, manakala mereka itu seperti murid yang bodoh. Mereka suka mendengar nasihat, namun mereka tidak suka dinasihati, melainkan mereka sendiri yang meminta nasihat itu. Tunggu sehingga mereka meminta pendapat dan pandangan kita, baru diberikan. Mungkin ini mengambil masa dan kita perlu bersabar. Barulah mereka suka mendengar nasihat kita, barulah hasilnya lebih baik. Mereka tahu mereka mempunyai banyak kelemahan dan kekurangan, namun mereka tidak suka ditegur dan dikritik. Apabila kita mahu mengajar orang pandai, jangan bercakap kepada mereka dengan menggunakan ayat-ayat menggurui. Antara contoh ayat-ayat dan gaya menggurui ialah gaya menasihati, gaya mengajak-ajak, gaya menyuruh-nyuruh, gaya mengkritik, gaya memerli atau menyindir dan gaya mempersenda. Mengajar dan menasihati orang pandai mestilah hanya apabila diminta. Andainya mereka tidak meminta, kita perlu tanya dahulu, adakah mereka mahu belajar ataupun mendengar nasihat. Apabila mereka jawab mereka mahu, barulah diajarkan kepada mereka ilmu dan nasihat kita itu. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW menunjukkan cara betul mengajar dan menasihati orang yang tidak meminta dirinya dinasihati dan diajari. Hadis berkenaan naik status di syurga. Abu Hurairah melaporkan, Nabi pernah berkata, "Sukakah saudara saya terangkan sesuatu yang dapat membersihkan dosa dan menaikkan status seseorang itu di syurga?" Sahabat menjawab, "Suka ya Rasulullah." Nabi berkata, berwuduk dengan sempurna semasa dalam keadaan yang sukar, banyak melangkah ke masjid dan menanti solat selepas solat. Itulah yang disebut ar-ribat. Hadis riwayat Muslim. Berkenaan ulasan hadis ini, naik status di syurga ini, Nabi menunjukkan jenis ayat yang betul bagi mendorong anak buahnya supaya mahu melakukan perkara-perkara baik seperti berwuduk, pergi ke masjid dan segera solat. Dalam bahasa mudah, Nabi menunjukkan cara yang betul mengajak orang melakukan amalan agama yang lebih baik. Dalam hadis naik status di syurga ini, Nabi mengajak tetapi Nabi tidak menggunakan ayat ajakan. Orang pandai tidak suka diajar-ajar dan diajak-ajak. Mereka mahu melakukan sesuatu itu atas kemahuan mereka sendiri. Bagi mereka, ayat-ayat yang mengajak, menyuruh dan mengajar-ajar adalah ayat ofensif. Contoh ayat ajakan yang salah bagaimana? Contohnya, jom wuduk, jom ke masjid, jom solat, mari kita belajar mengaji. Bila Nabi mengajak orang melakukan kebaikan, beliau tidak menggunakan ayat ajakan. Sebaliknya, Nabi menggunakan ayat tawaran.